Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina di dalam tajuk Hadis Tingkatan 2 KSSM, iaitu di bawah tajuk Mencari yang Halal. Masya Allah, subhanallah, cantiknya pemandangan di belakang sana tu ya. Hebatnya Allah menjadikan segalanya ini. Dan Ustazah pilih gambar ni ada kaitannya dengan tajuk kita pada kali ini. Jom kita tengok seterusnya. Baca hadis dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Baiklah murid-murid, sama-sama kita tengok pula apa maksud hadis ini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara keduanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui ramai manusia. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Maka sesiapa yang menghindari syubhat ataupun syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Maka sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhat ataupun syubhah, dia terjerumus ke dalam perkara haram. Seterusnya, Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang menggembala berdekatan dengan kawasan larangan. Yushiku an yarta'a fih. Kemungkinan dia akan masuk ke dalam kawasan larangan tersebut. Seperti gambar tadi, sama ada gembala kambing ke gembala lembu ke menggembala dekat dengan kawasan larangan, kemungkinan nanti termasuk dalam kawasan larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara haram. Seterusnya, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Baiklah murid-murid. Seterusnya, maksud halal, haram dan syubhah. Kita ingin bincangkan dari segi maksud dan juga dari segi contoh. Apa maksud halal? Sesuatu yang dibenarkan oleh syarak, yang diizinkan oleh syarak, oleh Islam, oleh ajaran Islam. Allah benarkan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya haiwan halal yang disembelih dengan cara Islam. Ayam, lembu, kambing disembelih dengan cara Islam. Kita nak makan ayam itu, kita sembelih dengan cara Islam. Pakaian yang menutup aurat dan banyak lagi perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah. Ya. Seterusnya, maksud haram pula ialah perkara ataupun sesuatu yang dilarang oleh syarak, yang dihalang, yang tidak dibenarkan, yang ditegah, yang dicegah ya, oleh syarak, oleh ajaran Islam, oleh Allah. Contohnya, minum arak, makan daging babi, mencuri pakaian. Walaupun pakaian itu pakaian yang cantik, bersih, menutup aurat, tapi diambil dengan cara mencuri, maka dia menjadi haram.
Anggur. Anggur itu halal. Tetapi apabila dia diperap sehingga menjadi arak, maka itulah masanya dia menjadi haram. Ya? Syubhah pula ialah sesuatu yang tidak diyakini, halal atau haram. Kita tak yakin sama ada dia halal ataupun haram. Contoh makanan luar negara yang tiada logo halal yang sah. Ya. Makanan luar negara ini hanya sebagai contoh sahaja, sebagai hiasan sahaja. Makanan luar negara yang kita tak tahu bahasanya, yang kita tak tahu isi kandungannya. Lainlah kalau kita tahu dari bahasanya, kita tahu apa isi kandungannya, tak ada masalah. Sebab kita kena buat sesuatu yang meyakinkan. Kalau kita tak yakin, maka dia menjadi syubhah. Dan eloklah dalam hadis ini, Islam mengajar kita supaya kita tinggalkan perkara yang syubhah. Seterusnya, apa hikmahnya jika kita menjauhi perkara yang haram dan syubhah ini? Okey, kita nak lihat dari 5 aspek ini. Apakah dia? A, iaitu agama. Dapat menjaga kesucian agama kerana mematuhi ajarannya. N, iaitu nyawa. Dapat menjaga kesihatan tubuh badan dan keselamatan nyawa kerana menghindari perkara yang memudaratkan. A, iaitu akal. Menjamin kewarasan akal kerana tidak minum arak ataupun mengambil dah. Minta maaf ada typo kat situ. Ataupun apa-apa perkara bahan yang menghayal dan memabukkan. K, dapat menjaga nasab atau keturunan dan maruah daripada tercemar kerana tidak berzina atau terjerumus ke arah perkara yang membawa ke arah zina. H, dapat menjaga harta dari sumber haram dan diragui kerana rezeki sentiasa diberkati. Murid-murid, hukum yang telah Allah tetapkan, haram, wajib, sunat, makruh dan sebagainya, haram, halal sebagainya, semuanya adalah nak menjaga untuk menjaga 5 perkara ini. Inilah yang dipanggil maqasid syar'iyah. Ya. Apa tujuan Islam menetapkan sesuatu hukum? Yang pertama, nak menjaga agama, nak menjaga nyawa, nak menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Kesemua aspek ini perlu dijaga untuk keharmonian hidup manusia. Ya. Jadi, kita menjauhi perkara-perkara syubhah, kita menjauhi perkara haram kerana kita nak menjaga agama kita, kerana kita nak menjaga nyawa yang Allah berikan kepada kita, sebab kita nak menjaga akal dan kita nak menjaga nasab keturunan tidak terlibat dengan zina ataupun perkara-perkara yang membawa ke arah zina, berdua-duaan, berapa ya? Bercinta dengan sebelum apa ni? Dalam istilah remaja sekarang ni berkapal ya. Berkapal pada masa belum tempohnya ya, dan juga nak menjaga harta. Ada 5 perkara yang Islam datang untuk menjaga kelima-lima perkara ini. Baiklah murid-murid, seterusnya peranan hati dalam kehidupan. Nampak tu hatinya berdenyut-denyut, berdegup-degup tu. Okey, apa peranan hati dalam kehidupan? Hati sebagai pemimpin bagi badan kita, sebagai raja yang mengarahkan, yang menentukan keadaan rakyat jelatanya, yang menentukan tubuh badan kita. Dan hati yang bersih ataupun rosak dapat dilihat melalui antaranya ciri-ciri ini. Hati yang bersih, ya. Hati yang bersih dapat dilihat daripada ciri-ciri ini. Dan kita merujuk kepada yang selalu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu wa amilus salihat, iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Orang yang hatinya bersih, dia akan menyembah Allah dan meminta hanya kepada Allah, akan redha dan sabar dalam kehidupan, akan banyak melakukan amal soleh. Ya, tamak dengan amal soleh, buat amal soleh, bangun pagi untuk lakukan amal soleh. Banyak amal soleh yang boleh kita lakukan, antaranya tolong mak ayah kita kat rumah, tolong basuh pinggan, ya, tolong sediakan makanan. Terutamanya dalam keadaan PKP COVID-19 ini, kita banyak duduk di rumah, lakukanlah amal soleh. Banyak perkara amal soleh yang boleh kita lakukan, dan menjaga hubungan baik sesama makhluk, sama ada dengan manusia, dengan haiwan, dengan alam. Kita tak buang sampah merata-rata, ya.
Kita tidak mendera haiwan, dan kita sentiasa menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Yang manusia yang paling rapat dengan kita ialah ibu dan ayah kita, ya, berbuat baik dengan mereka. Ini adalah ciri-ciri hati yang bersih, ya. Seterusnya kita tengok pula hati yang kotor, hati yang rosak ialah kufur dan engkar dengan ajaran Allah, tak percaya dengan Allah, tak mahu ikut apa yang Allah suruh. Allah suruh solat, kita tak nak solat, ya. Berkeluh kesah, merungut dan tidak bersyukur, ya. Tidak bersyukur dengan apa yang Allah ada, yang Allah berikan. Sentiasa rakus, sentiasa tamak, ya. Dan leka dan lalai mengikut hawa nafsu, leka dengan gadget, leka dengan macam-macam perkara lagi, ya, yang menyebabkan kita mengingkari perintah Allah, dan juga berakhlak kasar, pemarah, tidak prihatin dan tidak belas kasihan sesama makhluk. Cakap bahasa-bahasa, kita penuh dengan bahasa mencarut, ya, contoh, ya, bahasa mencarut, bahasa-bahasa yang tidak baik kita hamburkan kepada orang kalau kita marah. Begitu juga dengan tingkah laku tidak prihatin kita kepada makhluk, kepada alam, kita buang sampah merata-rata. Semuanya ini menunjukkan hati yang rosak, ya. Baiklah murid-murid, seterusnya apa pengajaran yang kita dapat dari hadis ini? Kita mesti mulakan dengan ayat ini. Kita mestilah mencari yang halal sebagai bukti kita ini mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah menjauhi perkara yang haram kerana ia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah berusaha mengelak diri dari perkara syubhah kerana ia boleh membawa kepada dosa. Baiklah murid-murid, moga Allah memberikan kita kekuatan untuk kita terus beramal, sentiasa mencari yang halal, menjauhi perkara yang haram dan juga mengelakkan perkara-perkara yang syubhah, buat sesuatu dengan penuh yakin. Pasti kita akan disayangi oleh Allah dan membawa kita kepada redha dan keampunannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.